kewafatan Nabi SAW. Senang kita boleh ingat bila Nabi SAW wafat. Oh, tak mau. Pasal apa? Sebab jadi perangai orang Majusi, mereka akan buat majlis-majlis keraian dan kebesaran untuk mengingati peristiwa kematian orang-orang hebat di kalangan mereka. Oh, tak mau. Tak mau sama dengan orang. Sampai macam tu tuan-tuan, tak mau sama dengan orang. Kita Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni akan ikut Yahudi Nasrani ni, kita akan ikut depa kata Nabi SAW sampai depa masuk ke dalam lubang biawak pun kita ikut. Sahabat kata, "Wahai Rasulullah, adakah Yahudi dan Nasrani?" Bahkan siapa lagi kata Nabi SAW punya nak ikut. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Nabi sampai belah rambut pun tak mau ikut macam orang ahlul kitab ke orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Nabi SAW pernah biar rambut dia terlepas ke depan ni, turun ke depan. Tak mau sikat rambut. Pasal apa? Pasal orang musyrikin sikat rambut. Oh, sampai ke tahap macam tu. Bila Allah perintah untuk sikat rambut, baru Nabi SAW sikat rambut. Nabi SAW suruh kita ni pakai, orang lelaki-lelaki pakai kain, pakai seluar kat dalam. Pakai kain, pakai seluar sebelah dalam. Pasal tak mau bagi sama dengan ahlu kitab, depa pakai seluar, depa tak pakai kain. Depa pakai kain, depa tak pakai seluar kat dalam. Kita yang tuan-tuan yang pakai kain pelikat tu biasa-biasa seluar. Bukan pakai seluar dalam. Seluar dalam pun tak pakai, malu orang. Angkat kemai gini motor, weh angkat tinggi dekat balong, aircon ni kata. bukan cerita seluar dalam. Seluar ni dekat dalam Allahumma salli ala Muhammad, apa ni, dalam kain ni kok sagi terbuka aurat. Pasal apa? Pasal tak mau sama macam alul kita. Ada orang mai jumpa Nabi SAW, simpan misai tak simpan janggut. Tuan-tuan semua berjanggut ni, janggut emas. Kita apa? Simpan janggut, nipiskan misai. Berbezalah kamu dengan ahli kita. Tak mau langsung sama orang. Kita lah ni nak pakai cara orang Islam, malu. Buat ketayak atas kepala. Malu lah Ustaz, saya orang kata saya bagus sangat pula. Untuk guru saya kata apa? Peganglah biji tasbih tu. Peganglah biji tasbih. Kita kalau pegang tasbih ni, dia jadi lah. Pegang tasbih ni sakit dia. Duduk, subhanallah. Malu Ustaz, lagi orang kata kita bagus sangat. Ni orang pakai skirt tak malu pun. Betul ni. Orang rambut tunjuk tu tak malu pun. Kita nak tunjuk yang agama kita sendiri macam-macam. Salam kata apa? Salih Muhammad. Islam itu dagang kembali, dagang. Lalu tak mau, akhirnya seorang cadang Allahumma salli ala Muhammad, apa kata kita ambil peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dengan peristiwa hijrah, tahun hijrahnya baginda Nabi SAW ni akan permulaan kepada hebatnya Islam, yang membezakan di antara hak dan hijrah. Bila hijrah, Islam ni berkembang. Waktu duduk di Mekah, nak semayang pun tak, nak kena sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan tengok Allah simpan kat kita. Kalau cucu kita tanya, Wan, pasal apa semayang zuhur baca pelan-pelan? Pasal apa semayang maghrib, isyak, subuh baca kuat-kuat? Kalau cucu kita tanya tu, dia nak jawab apa tuan? Nak jawab apa? Tak usah duk tanya banyak-banyak lah, semayang sudah. Kita jawab itu senang sikit kan. Rupanya hikmah Allah nak tunjuk kat kita, nak simpan kat kita tuan-tuan. Waktu Allah turun perintah semayang tu, Allahumma salli Muhammad, waktu tu Nabi SAW masih di Mekah. Waktu duduk di Mekah ni tuan-tuan, orang musyrikin duduk tengok aja apa perbuatan. Siapa yang nampak cenderung pada Islam kena tangkap, kena seksa, kena. Waktu tu turun perintah semayang. Nak kena semayang, wajib semayang. Semayang macam mana? Waktu siang-siang semayang pelan-pelan. Sebab orang musyrikin duduk lalu lalang.
Lalu duduk sibuk-sibuk. Lalu jangan baca kuat-kuat, saya ikut dengar. Waktu tu tak syariat sembahyang jemaah lagi. Pensyariatan sembahyang berjemaah ni berlaku di Madinah. Waktu tu kita dah ada kuasa. Faham tak? Orang Islam dah berkembang elok, tak ada gangguan, dah boleh sembahyang jemaah. Waktu di Mekah tak lagi. Tapi wajib sembahyang lah. Malam-malam boleh sembahyang, baca kuat sikit. Tapi tak boleh jemaah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bolehlah kuat sikit. Waktu tu pasal apa? Pasal musyrikin duk sibuk dengan gegar baganza lah. Ni contohlah. Duk sibuk dengan malam-malam tidur dah apa semua. Jadi subhanallah, nak cerita waktu di Mekah ni nak buat ibadat pun susah. Tapi bila hijrah pergi ke Madinah, Islam dah ada kuasa, Nabi SAW dah ada kuasa, Islam berkembang, boleh sembahyang berjemaah, boleh buat ibadat, boleh dakwah. Akhirnya Islam pergi sampai 1/3 dunia. Nah, maka hijrah ni sangat besar impak dia kepada Islam. Maka sesuai kita ambil tarikh tu. Tahun tu sebagai permulaan kepada kalender Islam. Peristiwa ni, pemilihan ni berlaku lebih kurang pada tahun ke-14 Hijrah. Tahun 14 Hijrah. Nabi SAW wafat tahun berapa? Tahun berapa Nabi SAW wafat? Astaghfirullahalazim. Tak bunyi tu tahun 10. Tahun 10 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun, 12 Hijrah. Dalam riwayat cerita peristiwa berlaku pemilihan kalender Islam ni berlaku 2 tahun selepas itu. Lebih kurang tahun 14 Hijrah. Sayyidina Umar memerintah 10 tahun. Dulu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akilah dah ambil, maksudnya backdated tarikh tu. 14 tahun ke belakang. Backdated lah kan. Pasal pemilihan kalian tu berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ambil balik tarikh tu, start pada bila tu? Start pada tahun hijrahnya baginda Nabi SAW. Jadi bila set saja kalender tu dah tahun ke-14 lah. 1 Rejab tahun 14. Ya tu. Tahun ni tahun apa ni? Tahun apa ni? Jadi satu apa? Nampak khilaf di kalangan ulama sini nampak. Ni. Jadi subhanallah saya semak back data. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, mana mai bulan Muharram tu sebagai tahun tu? Bila nak ambil bulan berapa sebagai permulaan kalender Islam ni? Nak ambil bulan berapa? Muharram ada, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamdi Awal, Jamdi Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Kita jangan tanya kelang kabut sekali dia lupa. Baca tengok tahun Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Menyanyi je dia menyanyi. Jangan menyanyi, baca satu-satu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamdi Awal, Jamdi Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir. Jadi nak mula bila ni? Pakat-pakat cadang lah. Apa kata kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan istimewa. Bulan ni bulan ibadat. Bulan ni bulan maksimum ibadat. Masuk tahun turun Ramadan. Oh, macam best kan? Ada yang cadang. Tuan-tuan setuju tak? Ada sebagainya. Sayyidina Osman cadang kita ambil Muharram. Pasal apa Muharram? Pasal Muharram ni dah reda sikit daripada urusan ibadat yang besar-besar. Masuk, tuan-tuan boleh bayang, masuk tahun turun Ramadan, puasa turun. Dengan ibadat maksimum qiyamul lailnya dengan tarawihnya apa semua. Oh, kelang kabut. Jadi time tu tengah kemuncak. Habis Ramadan, Syawal sibuk raya. Puasa sunat. Lepas Syawal, Ramadan, Syawal.
Zulqaidah kan. Sagi nak masuk ke muncak ibadat. Setiap tahun ada satu waktu ke muncak ibadat. Bila? Berhimpun seluruh umat Islam di Padang Arafah, haji. Ni pun besar juga ni. Sibuk. Habis haji, lepas pada tu dah reda dah. Muharram tak ada apa sangat. Muharram ni bulan haram. Masa Jumaat Safar okey dah. Zulqaidah, Zulhijjah. Semua dia macam tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas tu baru nak masuk Rajab. Lepas tu Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan dah mula sibuk. Sampai tanggal Zulhijjah, tu reda balik. Cantiklah. Maka akhirnya diterima Muharram ini sebagai permulaan kalender Islam. Jadi bukanlah Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Nabi tak hijrah pada bulan Muharram. Peristiwa mengambil bulan Muharram sebagai permulaan kepada tahun itu dicadangkan oleh Sayyidina Osman. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dicadangkan juga mengambil peristiwa hijrahnya baginda Nabi SAW itu sebagai permulaan kepada kalender Islam itu. Alas. Okay, faham tak? Jadi kalau kita tanya balik, bilakah pada bulan berapakah, bulan apakah Nabi SAW mula keluar hijrah? Tuan-tuan tolong jawab. Nabi keluar pada rumah dia nak pergi hijrah bulan berapa? Bulan apa? Bulan apa? Safar. Boleh ingat lah. Pasal apa? Safar tu macam musafir lah. Bukan pasal nama Safar tu sebab musafir Nabi. Tak. Memang Nabi SAW keluar pada bulan Safar. Kalau macam mana tuan-tuan nak ingat bulan Safar, berapa hari bulan? 3 hari sebelum nak habis Safar tu. Lepas Safar masuk Rabiul Awal. Tuan-tuan set dalam kepala, Rabiul Awal tahun bulan Nabi sampai dekat Madinah. Sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, Rabiul Awal. Pasal apa? Macam mana nak bagi ingat Rabiul Awal tu? Nak ingat Nabi sampai di Madinah pada sama macam tahun bulan kelahiran dia. Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal, Nabi sampai di Madinah pun Rabiul Awal. Jadi Nabi keluar daripada rumah dia 3 hari sebelum masuk Rabiul Awal, maksudnya 27 Safar. Faham tak? Nabi sana 3 malam, 1 Rabiul Awal Nabi SAW gerak pergi Yathrib sampai di 1 8 Rabiul Awal. Kemudian Nabi SAW start buat masjid. 12 Rabiul Awal Nabi keluar bergerak masuk ke Yathrib. Nabi SAW sampai di Yathrib dan Nabi branding, buat rebranding tempat tu, nama Al-Madinatul Munawwarah. Al-Madinah, tukar nama, letak nama Al-Madinah di situ. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Nabi SAW sampai, Nabi SAW sampai pada 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selesai. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini pengorbanan bagi Nabi SAW dan para sahabat. Tu sedikit petikan daripada kisah perjalanan dan permulaan kepada kalender. Nak terus masuk kepada ibrah, cerita Nabi SAW keluar pada rumah, kemudian ambil pasir baling kat sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kemudian baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, kan? Doa tu tuan-tuan baca kat JPJ tahan Roblox bang. Ingat tuan-tuan, kata kalau kereta rotek kereta mati, nampak polis kat depan, baca tu waja'alna min baini aydihim, polis tahan, nanti minta lesen, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Nabi SAW, tuan-tuan, mukjizat Allah bagi dekat Nabi SAW, keluar dalam keadaan siapa pun tak perasan. Dia tak payah cerita. Lepas terlena Nabi SAW keluar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu siap buat persiapan, bawa Nabi SAW pergi sembunyi dekat Gua Thur. Gua Thur, Gua Hira ke Gua Thur, saya tanya lagi. Dan lalu masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu sebagai, kemudian duduk dekat dalam Gua Thur. Berapa lama orang musyrikin keluar cari,
Lepas tu jumpa Ustaz Ismail sampai kat depan pintu Gua Thur. Nabi SAW sembunyi kat sana, mereka tak nampak. Kemudian Nabi SAW keluar. Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, tiap-tiap hari keluar naik daripada Gua Thur, pergi turun ke Mekah, keluar Gua Thur, turun Gua Mekah, pergi tengok-tengok dan dengar cerita-cerita di Mekah, apa yang dibuat cerita tentang Nabi SAW. Kemudian pembantu Allahumma salli ala Sayyidina Abu Bakar bela kambing-kambing dia dekat dengan bukit tersebut supaya hilang jejak-jejak tapak kaki daripada Abdullah bin Abu Bakar yang berulang-alik. Asma bin Abu Bakar dalam keadaan mengandung naik tiap-tiap hari ke bukit untuk hantar makanan kepada ayah dia. Lalu turun baginda Nabi SAW bergerak untuk menuju ke Yathrib. Dalam perjalanan terjumpa pula tuan-tuan, dalam ramai terjumpa dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik naik kuda, nampak Nabi SAW kat depan. Dia nampak dia kejar Nabi SAW. Elok sampai dekat dengan Nabi SAW, kaki kudanya jatuh dalam lubang, dia pun campak. Dia ingat okey, dia naik balik, dia kejar lagi. Elok sampai dekat Nabi SAW, jatuh campak lagi. Kali kedua tercampak, lalu pergi dekat Nabi SAW, bukan nak pergi bunuh Nabi SAW. Dia kata Nabi ni bukan orang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa ni orang. Kata, dan akhirnya tuan-tuan Nabi SAW offer dekat dia. Dia kata, kamu berapa yang di-offer oleh orang musyrikin ni untuk kamu ni? Dia kata 100 ekor unta, lebih kurang macam itulah, saya tak ingat berapa jumlah. Kalau kami dapat tangkap, dapat bunuh Nabi SAW, jumlah dia. Mau tak aku offer dekat kamu gelang Raja Parsi? Gelang Raja Parsi bagi kamu. Dia tak apa Rasul. Dia akhirnya masuk Islam. Tentang Rasulullah SAW, sungguh dia dapat gelang Raja Parsi tu pada zaman Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar buka kota Parsi, ambil gelang Raja Parsi, dan dia tuntut waktu tu Nabi SAW janji nak bagi gelang ni kat saya. Tuan-tuan, Allah SWT sampailah Nabi SAW bergerak, dan akhirnya Nabi SAW sampai di Quba. Itu kisah tu saya buat brief macam tu je. Nak ambil ibrah. Yang pertama, ibrah daripada perjalanan baginda Nabi SAW, hal yang paling menonjol ni saya petik daripada kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sirah Nabawiyah, karangan almarhum al-syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dan saya lihat okey. Tu menarik juga, saya duk baca dia punya buku dia tu. Baiklah, saya lihat yang pertama, hal yang paling menonjol dalam kisah hijrahnya Nabi SAW ialah pesan baginda kepada Abu Bakar supaya menunda keberangkatannya untuk menemani baginda dalam peristiwa hijrah. Dalam peristiwa ini para ulama menyimpulkan bahawa Abu Bakar ialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, paling dekat kepadanya, dan paling berhak untuk menjadi khalifah sesudah baginda Nabi SAW. Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh beberapa peristiwa lainnya, seperti perintah gantikan baginda ketika menjadi imam ketika baginda Nabi SAW sakit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Juga dikuatkan dalam semua hadis. Nabi SAW menyebutkan hadis Muslim, sekiranya aku mengambil seorang khalil, kekasih, dan saya Abu Bakar lah orangnya. Di kepribadian dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Abu Bakar memang layak untuk mendapat darjat dan tingkatan tersebut. Ialah contoh seorang sahabat yang jujur dan setia, bahkan siap mengorbankan harta dan nyawa yang dimilikinya untuk membela baginda Nabi SAW. Kita tengok macam mana Abu Bakar masuk ke Gua Thur terlebih dahulu. Bila Sayyidina Abu Bakar sampai dekat Gua Thur ni, saya dengar kalam yang disebutkan oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa nama, Maulana Abu Bakar, seorang ulama hadis daripada India. Dia cerita, dia kata waktu Nabi SAW sampai ke Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk ke Gua Thur, dia nak cek, tengok Gua Thur itu bersih ataupun tidak, kuku ada binatang bisa, kuku ada ulang sebagainya.
Dalam Gua Thur, siapa yang biasa pergi lah. Pergi rasa tu macam mana nak panjat Gua Thur tu. Sekarang ni kalau kita nak panjat pun boleh panjat tuan-tuan. Siapa biasa panjat Gua Hira? Siapa biasa? Tuan Haji biasa? Siapa biasa? Tuan Haji biasa? Biasa. Gua Thur lagi mencabar daripada Gua Hira. Gua Hira pun ada separuh jalan turun balik lah. Bawa senang perut. Ni perut turun balik tak nak ni. Gua Thur lagi tinggi tu. Saya duduk terbayang macam mana Asma yang tengah sangat mengandung tu panjat di hari ni. Oh subhanallah. Tuan-tuan, pengorbanan Nabi dan para sahabat. Bila sampai Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, dalam tu ada banyak lubang. Dia ambil kain milik dia, dia koyak, dia sumbat dekat lubang ni. Takut saya ikut ada binatang bisa keluar. Dia pun sumbat. Tinggal satu lubang kain tak ada. Tinggal satu lubang di bawah. Dia pun duduk, lunjur kaki dia, tak ibu jari dia pun tak tapak kaki dia, tutup lubang tu. Lalu panggil Nabi SAW masuk. Nabi ni penat, letih. Nampak keletihan pada wajah Nabi SAW. Lalu disuruh Nabi SAW untuk baring atas paha dia. Tuan-tuan, balik sekali tuan-tuan buat. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi SAW ni siapa? Pak Mentua. Nabi baring atas paha Pak Mentua, tuan-tuan. Pak Mentua tengah duk tengok wrestling, tuan-tuan. Suruh kepala pelan-pelan tu. Tak atas kepala dia, tak atas paha dia. Dia smackdown kita, tuan-tuan. Hoi, dia kata. Hang buang terbiak ke apa? Tak cerita. Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar ni, Allah punya sayang ni tak ada cerita. Sayang sangat-sangat. Kan? Tidak atas paha. Tiba-tiba kena gigit dengan binatang dekat dalam lubang, dekat kaki. Dia tengok, tuan-tuan biasa tengok lah, tuan-tuan tengok isteri kita. Balik abang penat-penat, balik tak kepala kat sofa tu. Kita tengok dia penat buat kerja. Nak kejut tak gamak. Kan? Suami isteri kan? Dia maklum. Siapa dia pun tak mau hangguk langsung. Nampak meluat sungguh kat perempuan ni. Tengok nak kejut tak gamak. Masa nak kejut pasal apa? Sayang. Ya. Dia ni tak diharap tengok isteri duduk tidur tu. Tang ni tidur lama. Oh, lelaki aku tu. Saya ada lah, saya okey lah. Tuan-tuan, saya cuma tengok isteri, tengok Nabi SAW duduk baring. Kaki kena gigit, sakit. Tapi nak bergerak lagi takut Nabi SAW terjaga. Tahan. Ayat mata keluar. Tak boleh tahan. Puk kena muka Nabi SAW. Nabi SAW jaga. Kita pasal apa? Susah. Tak ada apa Rasulullah, tak apa. Muka pucat lah. Tak ada apa. Bagi tak pasal apa. Kena gigit yang mendatang. Nabi SAW ambil ludah Nabi SAW. Nabi letak tu lega. Maulana Abu Bakar kata. Dia kata. Binatang bisa yang duduk dekat dalam lubang tersebut tu. Bukan saja-saja nak gigit kaki Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu kekasih Nabi SAW. Habis pasal apa? Sebab orang yang paling indah, orang yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah, duduk depan muka dia, dia tak boleh tengok. Nabi dah masuk, mai duduk tempat dia dah, duduk dalam rumah dia dah. Dia nak tengok Nabi, tak boleh nak tengok. Sebab terhalang dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Patut tu sebab nak tengok wajah Nabi SAW. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, saya menukilkan daripada perkataan Maulana Abu Bakar dekat itulah. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, kau duduk dalam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta dia bagi hari tu anak-anak dia, Sayyidina Abdullah, Asma, pi pakat-pakat buat kerja nak bantu Nabi SAW.
Seorang daripada hamba dia suruh pergi gembala kambing dekat bawah tu untuk tutup jalan apa sebagainya. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cerita dalam perjalanan hijrah Nabi SAW, tuan-tuan, antara yang main peranan yang sangat hebat ialah rakan karib baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar. Kita dalam keadaan kita nak berhijrah ke arah yang lebih baik, kita perlukan rakan karib macam ni. Benar? Tuan-tuan nak buat kerja agama, tuan-tuan tak boleh buat seorang-seorang, melainkan kepada kawan-kawan yang baik. Tuan-tuan nak berubah daripada tak baik kepada baik, tuan-tuan perlukan kepada kawan-kawan yang baik. Kita nak jadi baik, tuan-tuan kena ada surrounding yang baik. Dia panggil bi'ah salihah. Anda faham ni? Kalau tuan-tuan nak baik seorang-seorang, kawan-kawan tuan-tuan semua yang tak baik, tuan-tuan susah nak jadi baik. Kita duduk terdorong dengan orang yang duduk tepi kita ni. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan duduk di atas jalan agama kawan baik dia. Khalil, kawan baik dia. Tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, man jalasa ma'as salihin. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang saleh, orang baik-baik, maka Allah akan berikan kepadanya keinginan untuk melakukan kebaikan. Dia teringin nak buat baik. Dan hilangnya keinginan dia untuk melakukan kemaksiatan. Dan buat maksiat tak? Semua kau baik-baik. Nak hijrah, tuan-tuan nak berubah jadi lebih baik, tuan-tuan nak berubah kepada yang lebih baik, tuan-tuan perlukan kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan baik. Dan tuan-tuan, sebenarnya Allah ni, kalau kita niat nak jadi baik, Allah akan hantar orang baik kat kita. Kita akan tak sedar. Tuan-tuan, tuan-tuan yang duduk main masjid ni, kita dulu bukan lagu ni. Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu orang Penang kata, roplah jingga. Teroplah jingga, dia masa serabut lah. Ni, mana tempat kita tak pi, apa benda kita tak buat dulu ni. Saya berjumpa baru ni seorang tuan, Ustaz, saya nak bawa Ustaz pergi kuliah. Boleh tak Ustaz? Main naik Alphard eksekutif benda tu. Saya masuk ke dalam tu, ya Allah, apa punya nikmat ni. Kata Ustaz, saya nak bawa Ustaz pergi kuliah. Jom, tunggu depan rumah saya awal pergi. Awal pergi kuliah, dalam hati saya kata apa? Sampai masjid lagi jenuh padang, aku kenal pula lepas ni. Ustaz cari makan lah, apa amal aku suka dia kata, dia bukan tanya kita siapa. Kita pun duduk belakang, ya Allah punya Allah sedar. Kan? Dia kata apa? Ustaz tahu tak? Saya dulu bukan macam ni Ustaz. Saya dulu gangster. Saya dulu gangster Ustaz. Saya pukul orang. Saya bouncer. Saya ada grup saya ada orang-orang kiri kanan saya. Malam-malam dia telefon, ada kes kat sini, turun sekarang ni, turun. Gangster. Tapi Ustaz, bila saya niat nak berubah jadi baik, Allah hantar orang baik dekat saya. Kita tanda macam tu. Abu Lais Al-Samarqandi dia sebut, dia antara tanda taubat seseorang itu diterima, ada empat tanda taubat kita diterima. Nak tahu kita ni taubat, dulu kita buat tak baik, dulu kita jahat, dulu kita tak elok, macam-macam kita buat dulu ni, kita taubat dah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah aku silap, ya Allah. Kadang-kadang tak lafazkan taubat tu sangat. Nabi kata, ittabi' as-sayyi'ata hasanatan tamhuha. Kamu lakukan kebaikan, yang kebaikan ni akan memadam dosa-dosa kamu. Tu kita duk main ulang alik masjid, duk mula baca Quran, duk dalam majlis ilmu ni, ini perbuatan-perbuatan kita yang memadamkan dosa-dosa kita kalau kita tak sedar. Faham tak ni? Nak tanda Allah ampun dosa-dosa kita ni, 4 kata Abu Lais Al-Samarqandi. Yang pertama, kita akan jadi orang yang jaga perkataan kita. Dia tak cakap merepek-repek lah. Merapu, merepek, cakap maki orang, ni fitnah orang, apa dah tak buat lah. Tu kerja dulu-dulu duk buat, sekarang tak buat lah. Nak tulis apa dalam Facebook pun timbang 2-3 kali. Itu tanda lah. Yang kedua, dia hilang iri hati dan dengki pada orang yang lain. Oh, dia dapat nikmat, okay, tak apalah, rezeki dia nak buat macam mana. Kalau dulu orang dapat, ya santau orang tu.
Orang tu dapat projek apa tuan-tuan, buat macam-macam. Ikhtiar nak bagi orang tu jatuh. Tu dulu kita. Jadi tak ada apa dah. Tapi ada Ustaz, dia nak kaya Allah, rezeki Allah bagi kat dia. Saya ni okey dah Ustaz. Hilang. Yang ketiga tuan-tuan, Rasulullah SAW apa dia? Bila Allah ampun dosa dia tuan-tuan, dia lagi banyak bertaubat dan lagi banyak buat ibadat. Pasal apa lagi banyak taubat? Hati dah bersih. Tadi tak berapa nak taubat sangat sebab hati tengah tenggelam dalam dosa. Bila Allah ampun dosa ni, aku ni dosa banyaklah, taubat. Takutlah mati esok, buat ibadat, banyak buat ibadat. Pasal apa? Takut mati. Dia berasa. Dan yang keempat, apa dia? Allah akan bagi dekat dia kawan-kawan yang baik. Itu tuan perasan tak benda-benda ni ada kat kita? Tuan-tuan yang duk main masjid ni tuan-tuan, salih Allah Muhammad, grup WhatsApp kita tak sama macam grup WhatsApp kita waktu kita duduk serabut-serabut kita ni. Kawan-kawan yang duduk dalam grup WhatsApp tu, sat-sat dah hantar poster kuliah, sat-sat hantar tazkirah, sat-sat hantar. Dia tak sama. Mana pi geng-geng dulu ni? Tak tahu. Sama ada kita left group ataupun kita kick out from the group. Mau tak kick out, saat-saat hantar poster. Mereka duk merapu-merapu kat situ, kita pergi hantar kuliah, poster kuliah. Dia kata apa? Ustaz ni main dah. Ni ustaz ni main dah. Dia kata kita. Awak pantang silap sikit pun tendang kita keluar. Alhamdulillah kita tak apalah dah, sabar ambil ya. Tapi akhirnya kita duduk dalam grup-grup yang orang baik-baik. Mudah-mudahan kata Abu Lais Ar-Samarqandi, itu tanda bahawa taubat kita diterima. Sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ifalak. Tamam. Insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Ibrah yang kita boleh ambil. Mungkin akan terlintas dalam benak mukmin, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh, mungkin akan terlintas dalam benak seorang muslim untuk membandingkan hijrah Sayyidina Umar dengan hijrah baginda Nabi SAW. Lalu dia berkata, mengapa Umar berhijrah secara terang-terang menentang orang musyrikin tanpa rasa takut, sementara Nabi SAW hijrah sembunyi-sembunyi? Ni orang kata. Tengok Sayyidina Umar keluar waktu hijrah tu, pi duduk dekat Kaabah tu. Dia kata, ni Umar, hari ni aku nak keluar hijrah ke Madinah. Siapa yang berani tahan? Siapa yang nak isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim piatu, main tahan. Siapa tak berani kita tuan-tuan? Sayyidina Umar. Nabi SAW, Abu Bakar, tunggu perintah Allah. Nanti saya beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar, kita hijrah pelan-pelan sembunyi. Kenapa Nabi SAW tak buat macam tu? Kan Nabi ni hebat, kan Nabi ni. Kenapa tak buat macam Sayyidina Umar? Adakah Sayyidina Umar lebih berani daripada Nabi SAW? Jadi ulama Syekh Syed Ramadan Al-Buti dia kata apa? Kita tak boleh nak bandingkan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, apatah lagi nak membandingkan Nabi SAW dengan umat baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tindakan Umar itu bersifat peribadi, dan Nabi sesuai dengan apa? Sesuai dengan gaya dia, sesuai dengan kapasiti dia, keberanian dia, sesuai dengan dia. Sedangkan Nabi SAW adalah seorang Rasul yang ditugaskan untuk menjelaskan syariat. Kalau Nabi SAW buat macam ni, dia jadi hadis. Perbuatan Nabi SAW itu akan menjadi ikutan. Bayangkan kalau Nabi SAW keluar macam tu, siapa berani tahan saya? Nak pastikan anak dia ni jadi apa, yatim piatu, nak isteri dia jadi janda, jadi balu, mai tahan saja. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kita ni nanti semua ikut pun Nabi SAW, akhirnya apa jadi? Faham tak ni? Maka Nabi SAW akan membawa satu jalan yang paling hikmah dalam jalan-jalan hikmah yang Nabi SAW ada. Tu faham tak ni? Jadi tuan-tuan,
Jadi Nabi SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan syariat, yakni bahawa semua tarikat tindakan baginda yang berkait dengan agama merupakan syariat bagi kita. Itu sebabnya maka semua sunnah baginda Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, sifat, takrirnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber syariat kepada kehidupan kita. Jadi apa? Jadi sunnah. Jadi tuan-tuan, seandainya Nabi SAW melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, nescaya orang-orang yang mengira bahawa tindakan itu adalah wajib, yakni tidak boleh mengambil hati-hati, tak boleh nak bersembunyi ketika dalam keadaan bahaya. Padahal Allah menggalakkan syariatnya di dunia berdasarkan tuntutan sebab dan akibat. Bahkan segala sesuatu ini pada hakikatnya terjadi dengan sebab dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Dua dah. Kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, yang kedua cerita tentang Sayyidina Umar. Yang ketiga, Sayyidina Ali pula. Tugas Sayyidina Ali karramallahu wajhah menggantikan Nabi SAW dalam mengembalikan barang-barang yang dititip, yang disimpan kepada baginda Nabi SAW kepada para pemiliknya, merupakan bukti nyata sifat bercanggahnya sifat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika, satu waktu, mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi ni orang gila, Nabi ni orang tukang sihir, Nabi ni penipu. Di sisi yang lain, mereka percaya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pegang harta-harta benda ni. Faham tak maksud saya? Maksud kata apa? Percaya tak kat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Percaya. Tahu tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tak mau ikut Nabi SAW, sombong. Sombong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan sebab tak percaya, dah sombong. Dan dari sisi ni juga menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan Nabi SAW ni tuan-tuan ajak dekat kita umat baginda Nabi SAW ni sentiasa bersifat amanah kepada siapa pun, tak kira dia tu orang Islam kan, orang bukan Islam. Yang ada orang tuan-tuan dia kata apa? Ustaz, kita pergi ambil je lah kedai apa tu, pasal kedai bukan orang Islam punya. Tipu pi lah Ustaz, orang bukan Islam. Jangan. Orang Islam kan, orang bukan Islam. Orang Islam tetap kena jaga aman. Kita sendiri jadi fitnah. Saya ni tuan-tuan, saya diamanahkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad TYT Melaka untuk uruskan satu perkampungan orang. Habis semua daripada orang tu pekat-pekat Islam, habis dan tinggal seorang je Islam kata. Habis tu ni adalah tinggal dalam 9 orang. Tolonglah Ustaz buat lagu mana saya pun mesyuarat-mesyuarat. Tok batin tu berjumpa Tun. Saya bukan tak mau masuk Islam. Saya bukan tak mau masuk Islam. Yang duk curi lembu saya orang Islam. Yang curi sawit saya ni orang Islam. Macam mana saya nak masuk Islam Tun? Dia kata macam ni. Aduh. Benar tak? Kita jadi fitnah pada orang Islam. Orang Islam tuan-tuan orang baik. Kita ni orang baik. Kita ni orang bersih, orang cantik, orang segak. Orang Islam. Nabi nak keluar rumah dia. Sorry. Smart. Tanya Salih Alaihi Muhammad, isteri dia. Bukan tunggu masuk TV3 punya da'i. Semua ni yang ada ni, siapa mengucap 2 kalimah syahadah, dia da'i. Da'i apa ni? Ajak orang pada agama Allah. Kita kena buat semua tuan-tuan. Kita lah ni mengaji, dapat amal, duk kira untuk kita ni. Kawan-kawan kita yang tak Islam ni, siapa nak ajak dia masuk Islam? Faham ni? Kalau semua para sahabat Nabi SAW dulu perangainya macam kita, yang kira Islam kat kita seorang je tuan-tuan, Islam tak sampai kat tempat kita ni. Mereka, oh yang orang tu tak Islam lagi, oh ni tak Islam lagi. Macam mana kita nak buat bagi dia masuk Islam? Kalau tak mampu bercakap pun tuan-tuan, buat perangai orang Islam yang sebenar.
jaga bagi bersih. Sebab jangan sampai jadi fitnah balik pada Islam. Tuan-tuan taat ni pakai ni. Keluar, jagalah social distance. Bukan social distancing, dia panggil apa ni? Physical distancing. Allah dengar. Penjarakan fizikal. Buat tuan-tuan. Jangan sampai orang kata, tengok ni orang Islam ni, tengok orang Islam. Di Kedah tuan-tuan, apa nama dia? Siva Gangga. Kan? Nanti saya kata apa? Alhamdulillah juga nama Siva Gangga. Siva Gangga tu tempat yang dia pergi itu dia balik. Padahal dia ni orang Islam. Kalau pakai nama dia, jenuh kita pula tahan telinga. Ni orang Islam ni. Faham tak? Apa tahu tak kisah ni? Macam tak tahu je apa dia ni. Jadi semua, jangan buat perangai yang boleh menjadi penyebab orang tak suka pada Islam pasal kita. Tak mau masuk Islam. Saya dulu jumpa tuan-tuan, tanggungjawab ni. Berapa ramai kat tempat kita ni yang masih belum Islam. Dan berapa ramai orang Islam yang tak tahu tentang Islam. Itu bila jam balik raya Haji itu kat semayang tepi jalan, tepi highway. Kan, semayang tepi lorong emergency highway tu. Kita nak tegak pun susah, tak tegak pun susah. Syekh Ahmad, kita nak tegak pun susah. Benda tak boleh buat. Dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan. Jangan sampai membahayakan nyawa. Habis sangat tak boleh semayang, jangan berhenti tepi semayang jalan. Tonton belajar dalam kitab fiqh tentang tempat-tempat yang makruh semayang. Antara dia laluan orang ramai. Macam mana nak khusyuk semayang? Allahu akbar. Lalu belakang. Allahu akbar. Oh, lori belakang lagi. Nak khusyuk macam mana? Tak boleh. Paling sangat tak boleh semayang, hormat waktu. Ada mazhab Syafi'i. Sampai semayang lain. Bukan qada i'adah, ulang balik semayang. Tak berdosa pun. Siapa nak semayang tu? Bila kita nasihat, marah kita balik. Ramai yang maki kamu lusak semua kena. Tuan-tuan, menunjukkan kita apa? Bukan cerita orang Islam tak masuk Islam. Orang Islam sendiri pun tak faham macam mana dia nak buat Islam dia. Maksud dia tanggungjawab kita banyak tak? Banyak tuan-tuan kita nak buat. Tapi kita tak kisah, kita aja orang ni kita tak kisah. Ni dah lah tak mau kisah tentang orang tak mau masuk Islam, orang tak suka Islam, orang Islam yang tak faham Islam. Dia pula buat fitnah pada Islam. Dia buat perangai yang tak elok. Itu orang semayang tepi highway tu, ada orang bukan Islam, dia kata apa? Orang bukan Islam ni sebut kat kawan saya. Dia kata orang Islam ajak sampai macam ni ke? Kalau lori masuk langgar lagi macam mana? Kalau ada orang accident naik ambulan nak lalu kawasan tu, ni nyawa ni dalam ambulan ni. Kita berhenti tepi tu. Ni ada orang kemalangan duduk dalam ambulan, nak guna laluan tu untuk hospital sebab nak nyawa-nyawa ni. Nak jaga orang semayang tu kah? Sagi ambulan berhenti tepi jalan, orang tengah semayang, kita tunggu Ustaz. Habaq dekat orang tu, jangan mati lagi. Bagi Ustaz ni, orang tengah semayang ni. Tuan-tuan faham? Islam komen pasal tu, kita jadi fitnah balik atas salah faham yang kita nak Islam. Faham ni? Maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, kalau kita tak mampu ajak orang kepada Islam, jangan kita buat fitnah pada Islam. Yang keempat, sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad mai saya tak boleh nak kuliah, saya risau dengan dia. Jadi jadi sallallahu alaihi wasallam salah lagi susah. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar yang mundar-mandir antara Gua Thur dan Madinah. Abdullah bin Abu Bakar anak kepada Sayyidina Abu Bakar yang mundar-mandir daripada Gua Thur dan Mekah untuk mencari berita dan mengikuti perkembangan, kemudian melaporkan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Juga tugas yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar mempersiapkan bekal perjalanan makanan. Kita dapat satu gambaran dan sosok kepribadian yang harus diwujudkan oleh pemuda muslim yang berjuang di jalan Allah demi merealisasikan prinsip
dan demi membela Islam dan menegakkan masyarakatnya. Tuan-tuan, nak Islam duduk cantik dalam masyarakat, semua orang kena buat kerja. Allah sebut dalam Quran, bunyanun marsus, binaan yang tersusun. Semua tuan-tuan, ada di kalangan kita ni profesor, ada di kalangan kita ni doktor, ada di kalangan kita ni engineer, ada di kita ni tuan-tuan kerja kilang, ada di kita ni tuan-tuan misalnya Allah SWT kerja kat pejabat sebagainya. Tuan-tuan duduklah dekat mana pun, main peranan tuan-tuan untuk pastikan Islam kembang. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan engineer, tuan-tuan gunakan kedudukan tuan-tuan tu supaya Islam dapat bergerak daripada jalan tuan. Tuan-tuan seorang doktor, gunakan kedudukan tuan-tuan sebagai doktor untuk bercerita tentang agama. Tuan-tuan tak mampu bercakap, apa yang tuan-tuan boleh buat? Buat kerja. Pastikan Islam sentiasa berkembang, dan dia berkembang melalui kita. Tak ada orang yang boleh kata saya tak ada kerja nak buat untuk agama. Tak ada orang. Nah, saudara sama. Bukan tunggu ustaz nak cakap. Kalau tuan-tuan tak mampu bercakap, tuan-tuan buat apa kerja yang tuan-tuan boleh buat supaya Islam dapat disebar. Agama boleh. Syekh Nuruddin kata kat saya jumpa Syekh, Syekh nasihat saya sikit. Waktu tu dia tahnik budak, saya ingat lama dulu kan. Dia tengah tahnik budak. Kemudian saya pun pergi kat dia, saya pergi duduk kat depan dia. Syekh tolong tahnik saya sekali. Dia ambil kurma tu, dia bola mulut saya. Okey kata. Dan saya sama dulu. Lepas tu dia kata kat saya, Jafri, kita ni nak masuk syurga. Kita ni semua nak masuk syurga. Siapa nak masuk syurga? Tapi kita ni amal tak ada, ilmu pun tak ada. Tapi kita nak masuk syurga. Habis nak buat macam mana? Kita sebarkan agama supaya orang beramal dengan ilmu tu, dan kalau nanti dia boleh masuk syurga dengan amal tersebut, kita tumpang dia. Kita faham tak? Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'il. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Bagi orang tu belajar, dia belajar, dia buat amal, kita tumpang pahala amal dia. Dia belum tentu ikhlas lagi, tapi dapat kat kita sempurna sikit pun tak kurang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, dia cerita di padang mahsyar ada timbang amal. Kita boleh nampak apa kita buat. Dosa-dosa ni, buat apa dosa semua nampak. Buat baik ni, semayang ni, puasa ni, zakat ni, haji, nampak. Tiba-tiba ada satu, bila kita tengok dosa kita dah makin berat dah, pahala dah makin ringan, dosa makin berat, takut. Tahu ada satu main macam gumpalan awan. Yang ni tak tahu apa dia. Dia main macam awan macam tu ya. Dia main duduk belah kanan, terus berat. Oh kanan, lega. Yang ni apa ni? Yang tadi nampak puasa, ni nampak zakat, ni nampak haji, ni nampak sedekah. Yang ni tak nampak, dia main macam awan macam tu ya. Yang ni apa dia ni? Malaikat. Itu ialah amalan-amalan yang orang lain buat, yang kamu sampaikan ilmu dekat dia. Dah banyak sangat. Saya cerita kat tuan balik cerita kat isteri pun cerita kat pula pelajar-pelajar dia kau semua. Berapa ramai orang dapat tu daripada saya seorang. Semua yang orang buat tu semua sampai kat saya. Nampak ni? Bukan saya seorang tuan-tuan. Orang yang menganjurkan program pada malam ni, dia pun tumpang saham. Tuan-tuan yang bagi sumbangan sikit, bolehlah biar ustaz perjalanan ustaz sikit, tuan-tuan pun tumpang saham. Orang yang tadi dapat poster share dekat aku tu, share kat orang ni, apa semua ni, orang mai, dia pun tumpang saham. Cari jalan supaya ilmu dan agama ni berkembang daripada kita. Jadi binaan yang tersusun. Jangan semua jadi ustaz. Jadi ustaz siapa nak dengar? Susu meja panjang-panjang ni ustaz semua ceramah, tak ada siapa nak dengar. Wow. Orang saya siapa? Ada orang jadi bumbung, ada orang jadi dinding, ada orang jadi lantai, ada orang jadi pintu, ada orang jadi tingkap. Baru jadi sebiji rumah. Kalau semua orang jadi bumbung, siapa nak di lantai? Maka semua orang main peranan masing-masing. Yang nak kita pastikan semua kita buat yang disebut sebagai menyebarkan agama dalam masyarakat. InsyaAllah itulah sebuah sikit tuan-tuan. Banyak lagi lah benda-benda yang lain yang boleh kita kongsikan insyaAllah. Ibrah dan pengajaran daripada peristiwa hijrah ni tak habis untuk kita bincang. Dan sangat besar.
InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian itu jadi manfaat kepada kita. Kita kena ada jiwa Abu Bakar dalam kita, kita kena ada jiwa Sayyidina Umar dalam jiwa kita, kena ada jiwa Sayyidina Ali dalam kehidupan kita, kita kena ada jiwa sahabat-sahabat yang sanggup korbankan apa sahaja demi untuk memastikan Islam terus berkembang, meninggalkan agenda-agenda peribadi dia. Tak apa, tinggal rumah, tinggal keluarga, asalkan aku boleh duduk bersama Rasulullah SAW, dan dengan duduk Rasulullah ni, Islam tertegak dalam diriku dan Islam tertegak dalam masyarakat. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada pihak masjid Zaid bin Harithah, ucap terima kasih kepada Syekh Ahmad yang sudi duduk bersila depan saya ni. InsyaAllah salli alaihi Muhammad, dan semua sahabat-sahabat kita yang salli alaihi Muhammad yang istiqamah tunggu sampai habis, dan salli alaihi Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita berkati oleh Allah, kita diberikan kefahaman oleh agama insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfir